Bismillahirrahmanirrahim. Okey, persamaan serentak kita ada soalan. Okey, soalan nombor 1B, soalan B. Okey, K tolak 3P sama dengan negatif 1. P tambah PK tolak 2K sama dengan kosong. Okey, soalan dia selesaikan persamaan serentak berikut. Okey, soalan cikgu tulis dalam selesaikan persamaan serentak berikut. Okey. Dia tidak sebut guna kaedah apa-apa, sama ada guna kaedah penggantian atau kaedah penghapusan atau kaedah graf. So, suka cikgu tunjukkan sekarang guna kaedah penggantian. Jadi, penyelesaian. Okey. Pada soalan ni, cikgu terus labelkan persamaan di atas adalah persamaan 1. Okey, persamaan yang di bawah sebagai persamaan kedua. Okey, ingat apabila kita nomborkan persamaan, kita mesti bulatkan untuk membezakan ini dengan yang di sebelah kiri. Okey, jadi langkah seterusnya kita kena jadikan sama ada K ataupun P sebagai perkara rumus. Okey, kita pilih persamaan yang mudah. Biasanya kita pilih daripada persamaan linear. Okey, ini persamaan 1 adalah persamaan linear. Persamaan linear. Okey, apa maksud persamaan linear? Linear di mana pemboleh ubah mempunyai kuasa tertinggi adalah 1. Ini dikenali sebagai persamaan tak linear. Okey, persamaan tak linear sebab dia ada dua pemboleh ubah. PK itu tak linear lah. Kalau kita gantikan dengan K, dia akan jadi K kuasa 2. Kalau kita gantikan dengan P, dia jadi P kuasa 2. Okey. So, dia bukan kuasa 1, jadi persamaan tak linear. Okey, daripada persamaan 1, cikgu cuba jadikan K sebagai perkara rumus. That means, dia akan jadi K sama dengan 3P tolak 1. Okey. Yang ini kita tuliskan sebagai persamaan yang ketiga. Okey. Persamaan ketiga ni, okey, kita guna kaedah penggantian. Persamaan 3 digantikan dalam persamaan 1. Dalam persamaan 2. Okey, jadi kita tulis macam ni. P salin je. P tempat K ni kita buat bracket. Kita letakkan 3P tolak 1 di dalam. Tolak 2. Yang ini kena letak bracket. 3P tolak 1 sama dengan kosong. Seterusnya kamu kena kembangkan sehingga mendapat bentuk kembang. Okey, P tambah P darab 3P. Okey, yang ni P darab 3P kembang. Maksudnya yang di luar yang hampir dengan kurungan ni kena darab dengan setiap sebutan di dalam kurungan. Sama juga dengan yang ni. Okey. So, apa jadi? Bila kita kembangkan, dia akan jadi 3P kuasa 2. P darab negatif 1, dia akan jadi negatif P. Okey, negatif 2 darab 3P, negatif 6P. Negatif 2 darab negatif 1 jadi positif 2. Equal to kosong. Okey, and then kita permudahkan. Okey, tulis balik 3P kuasa 2. Susun. Okey, P tolak P tolak 6P tambah 2. Okey, permudahkan. Kita akan dapat 3P kuasa 2 tolak 6P tambah 2 sama dengan kosong. Okey, selepas bentuk ni, okey, catat sikit. Okey, ini bentuk bentuk after bentuk kita ada beberapa kaedah yang perlu digunakan. Okey, selepas bentuk sama ada kita nak guna kaedah 1, kaedah rumus ataupun kaedah faktor. Cikgu cadangkan guna kaedah rumus.
Okey, rumusnya biasanya di muka surat hadapan kertas soalan peperiksaan. Kali ni cikgu tulis. Okey, P. Okey, mesti tulis P sebab pemboleh ubah yang kita pakai adalah P. Okey, negatif B tambah tolak square root B kuasa 2 tolak 4AC. Tarik sampai hujung ni. And then tarik per 2A. Kamu tak perlu hafal sebab formula ni diberi di hadapan buku soalan. And then kamu gantikan nilai-nilai sepadan. P tulis P. Okey, negatif. Sorry. Okey, P tulis P. Okey, negatif. Okey, nilai B negatif 6. So, kena tulis dalam kurungan. Tambah, tolak. Punca kuasa 2. B negatif 6 kuasa 2. Tolak 4. A 3. C 2. Tarik. Okey, per dengan 2 darab 3. Okey, tulis macam ni. P ada 2 nilai kat sini. Kat sini lepas P ada Q. So Q bukan Q, K. K ada 2. Okey. Jawapan kita tak perlu tekan rumus yang panjang ni dalam kalkulator. Kita tekan macam biasa dalam kalkulator. Untuk mendapatkan nilai-nilai P ni, kamu kena tekan menggunakan kalkulator putih. Tekan menu, tekan A, then tekan pilih polinomial, and then pilih 2. Okay, so menu A 2 2. Okay, dia masukkan 3 negatif 6 2. Kenapa jawapan dia jawapan dia dalam bentuk perpuluhan. Okey, so jawapan dia dalam bentuk perpuluhan, kita akan dapat 1.5777. Okey, and then satu lagi adalah 0.4226. Okey, jika tak diminta berapa syarat dia, okey, sebaik-baiknya kamu beri jawapan dalam bentuk 4 angka bakti. Untuk mendapatkan nilai K, senang sahaja, you all just masukkan persamaan ketiga dalam kalkulator. Okey, persamaan ketiga dalam kalkulator, masukkan untuk dapatkan nilai K, masukkan 3 masukkan 3 alpha Y. Okey, tolak 1 dan tekan calculate. Okey, ada type Y, type masukkan negatif 1.577 dan sama dengan. Okey, and then tekan lagi sekali calculate, masukkan 0.4226 sama dengan. Okey, 3 alpha Y tolak 1, calculate. Okey, masukkan 1.577 2 kali dapat 3.731, and then tekan lagi sekali calculate 0.4226. Okey, dapat jawapan 0.2678. Okey, siap. Sekarang ni kita nak tanda bagaimana markah diberi untuk soalan ini. Sebab biasanya soalan ini diperuntukkan dengan 5 markah penuh. Kat mana markah dikira? Okey, markah dikira. Okey, persamaan ketiga, kamu berjaya menulis sama ada K ataupun P sebagai perkara rumus. Okey, dapat 1 markah. Okey, and then menggantikan K tadi ke dalam persamaan yang kedua, dapat 1 markah. Okey, lepas tu menggantikan nilai ke dalam rumus, 1 markah.
Okey, kedua-dua jawapan P betul. 1 markah. Kedua-dua jawapan K betul. 1 markah. Total dia adalah 5 markah. 5/5. Okey. Terima kasih.